Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Guys, berjumpa lagi. Terima kasih kerana sudi untuk share, bagi tahu kawan-kawan semua tentang pengisian kita. Semoga kita sama-sama ada manfaat dan ada sedekah kita di situ. Wallahu a'lam. Alright, so sedekah adalah satu proses mengosongkan poket. Dalam bahasa Arab disebut sebagai infaq. Infaq ini kita ambil sesuatu, kita kosongkan poket kita. Jadi kalau kita kata sedekah, dia lebih luas. Satu, sedekah dalam bentuk harta. Kita mengosongkan tabung harta kita untuk bagi kepada orang. Sedekah duit, kita kosongkan poket kita, kita bagi. Sedekah ilmu, kita kosongkan ruangan dalam dada kita, kita bagi kepada orang ilmu untuk kita tambah lagi. Apapun, sedekah adalah proses infaq, mengosongkan. Contoh, kita senyum itu satu sedekah. Ramai orang sebut perkara itu. Senyum sedekah. Ialah kita mengosongkan jiwa kita untuk berlapang dada dengan orang yang kita nak jumpa supaya kita senyum mereka. Boleh faham? Alright. So, sedekah ada dua. Satu, penerima sedekah. Yang kedua, pemberi sedekah. Yang mana anda? Sebelum tu, janganlah skeptikal. Abang, kakak, janganlah skeptikal bila kita sebut tentang sedekah. Sebab ada setengah orang kata bila menerima sedekah, lama habis aku hina. No! Saya juga antara orang yang menerima sedekah wajib. Dulu masa saya belajar. Apa dia? Zakat. Saya adalah hasil daripada pembiayaan Lembaga Zakat Negeri Pulau Pinang. Ya. Jadi saya juga menerima sedekah, tapi sedekah yang wajib sebagai fisabilillah. Anda yang mana satu? Tapi dalam tajuk kita hari ini, nampak semua orang dah mula rasa kan? Dah rasa macam okey, apa salahnya kan? Saya pun terima PTPTN dan sebagainya. Okey, fine. Tapi tajuk kita hari ini, kita nak letakkan dua kategori. Pertama, yang memberi sedekah. Yang kedua, yang menerima sedekah. Kerana dua-dua memainkan peranan. Buktinya, satu, orang yang memberi sedekah. Allah sebut dalam Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta sedekah, jangan kita herdiknya. Nampak? Tanggungjawab kita sebagai orang yang nak memberi sedekah itu, kita mesti menjaga maruah dan harga diri orang yang meminta. Boleh jadi mereka tak berhajat untuk meminta, tetapi situasi mereka, sebagai contoh sekolah, madrasah, NGOs yang ada, mereka membuka ruang kepada kita untuk memberi. Jadi bukanlah menunjukkan kata kita mulia daripada mereka. Sebaliknya, mereka telah membantu kita untuk mensucikan harta kita, niat kita, hati kita dan akhlak kita. Bayangkan kalau tak ada orang yang nak menerima. Ini biasa terjadi suatu ketika dahulu. Sebagai contoh zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Ya, bila tak ada, sahabat susah hati. Siapa nak terima duit kami? Nampak? Okey. Jadi dari situ, apa yang kita boleh buat ialah antara kategori sedekah iaitu pemberi sedekah ialah pertama kata Nabi dalam kitab Syekh Nuruddin, orang yang memberi sedekah, antara sedekah terbaik adalah berkongsi ilmu. Nampak? Anda dapat ilmu banyak hari ini, boleh share, boleh bagi, boleh forward. Ataupun anda study apa yang saya cakap, anda sebarkan dalam bentuk tulisan. Ini adalah sebaik-baik sedekah. Yang kedua, sedekah dalam bentuk harta yang dimiliki oleh kita. Duit, ringgit dan juga barang-barang yang kita ada, baju, pakaian, harta. Ketiga, sedekahkan keringat kita. Bila ada orang perlukan bantuan, ringankan untuk kita membantu. Ingat, bukan kerana kita mulia, kuat. Tidak, kerana mereka memberi ruang untuk kita memperolehi pahala.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Brother Firdaus Wong, pengasas dan juga presiden sebuah NGO dakwah dan juga kebajikan Islam, iaitu Multiracial Reverted Muslim. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat tentang satu tajuk yang ada kalanya kita tidaklah begitu memandang penting, tetapi ianya sangat signifikan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, iaitu yang bertajuk memberi ataupun menerima. Dan suka saya mulakan dengan satu hadis daripada Nabi SAW, di mana baginda bersabda, selamatkanlah diri kalian daripada azab api neraka walaupun dengan sedekah sebiji buah kurma. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, andai katalah kurma ajwa, ya, lebih kurang sekilo RM120. Dalam sekilo itu ada 60 biji. Ini bermaksud sebiji itu harganya lebih kurang dalam RM2 sahaja. Maka kalau kita ambil kiasan sebegini, ianya seolah-olah baginda SAW sedang menyeru kita, selamatkanlah diri kita daripada azab api neraka walaupun dengan sedekah RM2. Sebiji kurma tadi RM2. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan selamatkan nyawa, tetapi selamatkan diri kita daripada azab api neraka. Mereka yang terlantar di hospital sanggup menghabiskan dan membelanjakan keseluruhan harta mereka demi menyelamatkan nyawa. Berapa banyak pula yang kita sanggup belanjakan untuk menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka. Maka lantaran daripada hadis Nabi SAW ini, kami di Multiracial Reverted Muslim MRM telah melancarkan beberapa inisiatif yang berbentuk kebajikan untuk membantu mereka yang terjejas kerana pandemik COVID-19 ataupun kerana sebab-sebab yang lain. Antara projek pertama yang kami lancarkan adalah di mana daripada bulan April sehingga ke bulan Disember 2020, kami di MRM telah membelanjakan lebih RM1 juta untuk memberikan bantuan keperluan asas kepada mereka yang terjejas kerana pandemik COVID-19 ini, tanpa mengira bangsa, agama ataupun keturunan mereka. Ya, ini kerana Nabi SAW juga bersabda bahawa barang siapa yang kita bantu sekalipun, hatta binatang sekalipun, kita tetap akan mendapat pahala. Jadi kami tidak melihat kepada bangsa dan agama seseorang untuk membantu mereka. Itu inisiatif yang pertama dan masih diteruskan. Inisiatif yang kedua, kami juga telah mewujudkan sebuah kedai runcit yang diberi nama My Kampung Fresh Mart di Seksyen 24 Shah Alam, di mana kami menyediakan food bank untuk mereka mengambil makanan secara percuma di situ. Dan inisiatif ketiga adalah projek Nadi Wilayah, di mana kami telah memperuntukkan RM500,000 untuk tujuan membantu mereka untuk kembali berdikari selepas COVID-19 ini melanda mereka. Ya, jadi saya suka akhiri dengan satu hadis daripada Nabi SAW juga, iaitu di mana Nabi bersabda bahawa sesungguhnya sedekah itu tidak akan mengurangkan harta kita, tetapi akan meningkatkan lagi rezeki kita. Dan saya akhiri dengan satu kata-kata daripada seorang ulama yang mengatakan, untuk mengetahui sama ada kita ini hamba dunia ataupun hamba Allah, lihatlah kita ini lebih gembira ketika memberi ataupun ketika menerima. Moga-moga kita lebih gembira ketika kita memberi berbanding dengan kita menerima. Moga-moga kita semua ini menjadi hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang menerima sebenarnya ada juga tanggungjawab dan perkara yang kita kena buat. Macam saya sebut tadi, jangan rasa hina bila kita menerima sedekah. Sebab saya dulu biasa duduk dalam situasi itu. Kalau saya terus-menerus rasa hina, rugilah self-esteem saya. Betul? Jadi abang dengan kakak yang sekarang dalam kategori menerima, pertama, jangan rasa hina. Yang kedua, jangan pula syok sendiri. SS. Sebab apa? Sebab dia rasa, oh senang aku ada duit, aku ada duit. No. Duit itu sebab ada orang yang nak bagi infak. Kalau orang itu tidak ada, bagaimana keadaan kita? Seolah-olah kita macam safe zone.
kita suka sangat duduk, orang bagi duit kat kita, belai kita, dan kita rasa macam, oh aku selamat. No, 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 no. Jangan jadi macam tu. Sebaliknya, kita yang menerima diajar oleh Islam. Satu, apa dia? Mendoakan kepada orang yang memberi kepada kita. Inilah adab yang dah hilang daripada kacamata masyarakat hari ini. Kita even orang yang duduk dalam institusi agama, bila kita mendapat satu pemberian, kita tak ringan untuk mengajak orang yang berjemaah dengan kita itu mendoakan kepada orang yang memberi. Ini yang disebut fasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Berdoalah kepada mereka yang memberi kepada kamu, kerana doa kamu akan menenangkan hati mereka. Saya mendoakan supaya semua yang memberi zakat kepada saya, memberi wakaf kepada sekolah-sekolah yang saya biasa duduk di Shobro, Ma'at Pulau Pinang, sentiasa dipelihara oleh Allah, diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. So kakak dengan abang, please start berdoa kepada orang yang memberi kepada kita, supaya Allah melapangkan rezeki mereka, mereka boleh menambah lagi pemberian kepada kita. Got it? Thank you abang dengan kakak. Nombor 2, kita, yang pertama ni jangan rasa diri dihina. Yang kedua, kita doakan kepada mereka. Yang ketiga, ini very important. Yang kedua tadi, jangan rasa selesa. Betul. Yang ketiga, doa. Yang keempat, apa dia? Ini penting. Tengok saya elok-elok. Kita berusaha untuk menjadi orang yang memberi semula. Nampak? Kita kan seronok tengok orang ada duit banyak bagi kat kita. Sepatutnya, kalau kita rasa macam, oh orang asyik bagi kat aku je, hinanya aku. Jangan jadi macam tu. Kita dah habaq lah. Kita keluar. So, apa kita nak buat bila kita tengok orang bagi kepada kita? Kita pula kena berazam untuk memberi macam orang itu beri kepada kita. Kita nak tengok orang tu beri kepada kita seronok, kita pun nak seronok macam tu juga. Tengok, boleh dapat? Jadi saya mengharapkan abang dan kakak suatu hari menjadi orang yang memberi sedekah yang besar di dalam negara kita dan di luar negara. Lebih hebat daripada saya. Bagi banyak-banyak. Jadi orang baik. Sebab apa? Kita tak boleh memberi kalau kita tak ada. Jadi dengan berazam untuk memberi, maka kita akan berusaha untuk ada dengan banyaknya. Dapat? Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadza wabillahi taufiq.